Kita sambung belajar lagi. Okey. Soalan yang akan cikgu bincangkan adalah berkaitan dengan membentuk hujah detektif yang sah dan munasabah dari buku teks muka surat 78 hingga 80. Okey, kita lihat contoh 18 dulu. Dalam contoh dan juga pembelajaran hari ini, kita nak tahu macam mana nak membentuk hujah detektif yang sah bagi suatu situasi. Ingat lagi kan, hujah detektif yang sah dia ada 3 bentuk. So, kita kena ikut situasi dan kita cuba bentukkan hujah detektif sama ada bentuk 1, 2 atau 3. Okey, mari kita tengok soalan diberikan dulu. Semua mamalia menyusui anaknya. Semua. Jadi, kita kena guna bentuk 1 kan? Okey, dari semua mamalia ini, kita pilih salah satu jenis mamalia. Okey, yang dipilih oleh soalan ini ialah kucing. Kucing ialah mamalia. Kucing menyusui anaknya. Jadi, kita susun premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Okey, jadi premis 1 ialah semua mamalia menyusui anaknya. Jadi, premis 2, ambil contoh dari mamalia ini, iaitu ambil kucing. Kucing ialah mamalia. Jadi, kesimpulan dia mesti kucing ini mempunyai sifat mamalia kan? Iaitu menyusui anaknya. Okey, senang saja kan? Susun saja kan? Okey, untuk B, jika X lebih besar daripada sifat. Okey, jika. Mula dengan jika. Jadi, dia sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Kalau bentuk 2, okey, kita kena nyatakan yang depan ini adalah pernah. Baru diikuti dengan belakang adalah pernah. Okey, mari kita tengok. Jika X lebih besar daripada sifar, maka X bernilai positif. Okey, 6 lebih besar daripada sifar. So, kita nampak memang dia kata depan adalah pernah. Okey, jadi kesimpulan dia, kita terus cakap 6 bernilai positif. Okey, susun premis 1. Jika X lebih besar daripada sifar, maka X bernilai positif. Okey, diikuti dengan 6 lebih besar daripada sifar. Akhirkan dengan kesimpulan 6 bernilai positif. Okey, dari umum pergi ke yang spesifik. Itu ialah hujah detektif. Okey, C. Jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibagi tepat dengan 2. Okay. So, kalau kita nak bentuk 2, masih kena cakap depan pernah, baru belakang pernah. Tapi kalau kita nak bentuk 3, kita akan cakap yang belakang ini bukan yang ini pernah, baru depan itu bukan pernah. So, mari kita tengok ayat kedua dia. 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi, sudah dia buat penafian kan sebab nampak tidak. So, kita nampak penafian bagi yang belakang ini sudah diberitahu. Penafian dia pernah. Jadi, sudah tidak dia pernah. Jadi, kita tahu ini bentuk 3. So, yang ini akan terus tulis kesimpulan 18 bukan nombor ganjil. Okey, so susun saja. Sekarang pergi ke contoh 19. Okey, tulis kesimpulan bagi setiap hujah detektif berikut untuk membentuk hujah detektif yang sah dan munasabah. Okey, sah salah satu bentuk kan. Munasabah kena pastikan semua premis dia benar dan kesimpulan dia juga benar. Okey, so tulis kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Okey, kita tengok premis dulu. Premis 1, semua nombor bulat ialah nombor nyata. Okey, semua. Jadi, kita kena ikut bentuk 1 supaya dia jadi hujah detektif yang sah. Okey, 38 ialah contoh dari nombor bulat. Okey, ini sudah betul. Jadi, kesimpulan kita mesti ikut bentuk 1. Kita terus cakap 38 ialah nombor nyata. Okey, sudah bentuk hujah detektif yang sah. Sekarang nak semak munasabah tak? Okey, kalau ini nombor bulat ialah nombor nyata, benar. Okey, jadi 38 nombor bulat benar. 38
ialah nombor nyata juga benar. So, berjaya kita buat hujah diktatif yang sah dan munasabah. Okey, B. Premis 1. Jika pernyataan ini mempunyai punca nyata, maka B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar atau sama dengan sifar. Okey, lepas tu premis 2, kita ambil ini adalah benar. So, ini bentuk 2. Kita kena ikut format bentuk 2. Jadi, kesimpulan dia mesti cakap belakang juga benar. So, terus kita cakap P kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab negatif 2 lebih besar atau sama sifar. Kenapa tulis macam ni? Sebab cuba kamu perhatikan tadi. Okey, A dia sudah ambil nombor 2. B dia ambil boleh ubah P. C dia ambil negatif 2. Jadi, kita ikut formula ini, B tadi ialah apa? B tadi ialah P. So, P kuasa 2. Tolak 4. A ialah apa? A ialah 2. Jadi, 2. C ialah berapa? C ialah negatif 2. So, masukkan. Lebih besar atau sama sifar. Okey, ini bahagian ini tak payah ringkaskan. Sebab kena jelas nampak. Nilai A, nilai P dengan B, C, apa nombor dan apa kaitan mereka. Okey, C. Premis 1 dan premis 2. Jika kadar lurus Y sama MX tambah C serari dengan paksi X, maka M sama sifar. Sekarang diberitahu M bukan sifar. Jadi, kita nampak yang bukan ini kita tahu dia bentuk 3. So, terus cikgu kata ini tidak sama. So, buat kesimpulan Y tidak sama dengan MX tambah C. Okey, ini contoh 19. Kita tengok contoh 20. Contoh 20 tak minta kita tulis kesimpulan. Minta kita tulis premis yang belum ditulis. Okey, so kita tengok soalan. Yang pertama, premis 1 dikosongkan. Maksudnya kita yang kena nyatakan, kena tulis. Premis 2, 37 ialah nombor perdana. 37 hanya mempunyai 2 faktor. So, kalau cikgu nampak macam ni, cikgu rasa senang, kita ambil bentuk 1. So, terus cikgu jawab, okay, semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. So, sudah habis jawab. Dan ini memang sah dan munasabah kan? Okay, sebab nombor perdana, dia hanya mempunyai 2 faktor. Mana 2 faktornya? Satu ialah nombor 1. Satu lagi, nombor dia sendiri. So, dia hanya ada 2 faktor. Kalau dia ada lebih 1, dia sudah bukan nombor perdana kan? Okey. B. Premis 1. Jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta, maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Jika dapat untung yang lebih 3 juta, barulah dia dapat bonus 3 bulan gajinya. Okey, sekarang diberi kesimpulan. Maksudnya premis 2 masih kosong, minta kita jawab. So, kesimpulan dia, jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Jadi, kalau dia tidak melebihi 3 juta, maka pekerja dia sudah kita faham. Dia tidak mendapat bonus 3 bulan gajinya. Okey, C. Premis 1. Jika X sama K, maka K punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama 12. Okey, mari kita tengok premis 2 macam mana tulis berdasarkan kesimpulan. Kesimpulan dia menyatakan X bukan 9. So, kalau X bukan 9, jadi X bukan 9. Jadi, di sini kita cakap, okey, 9 bukan punca bagi ini. Sebab tadi dia cakap kalau X sama K, K mesti punca bagi bersama ini. So, kalau X bukan 9, jadi 9 bukan punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama 12. Ini bentuk yang mana satu? Ini bentuk yang ketiga. Okey.
Kalau sudah faham, sekarang boleh cuba jawab praktiskan diri 3.2C. Okey, cikgu akan bincangkan jawapannya dalam pembelajaran akan datang. Jadi, kita berhenti sini. Sekian, terima kasih.